Menteri, saya ingin susul lah sama pandangan, tapi sikit Okey, boleh, lain boleh, sikit. boleh, silakan. Tapi dengan cepatlah Cepat kalau boleh sekali. ya. Yang Menteri, saya terima pandangan yang Menteri bahawa kita mesti ambil pandangan lain, khususnya technical advice daripada Boston Consulting, daripada McKinsey dan sebagainya. Tapi saya ingin kongsi dengan Yang Menteri, 3 tahun lalu, saya telah membuat satu laporan untuk satu agensi untuk mengkaji sebenarnya apakah peranan consulting agencies. Dan salah satu peranan consulting agencies ialah untuk menyebarkan konsep neoliberalisme ataupun sistem liberalisasi dalam dunia. Misalnya, kerajaan Britain telah membayar PricewaterhouseCoopers sebanyak 1.2 million pounds, 1.2 million pounds, supaya mereka akan pergi ke luar negara, khususnya kepada negara-negara membangun, dan mengatakan kepada negara-negara membangun bahawa kalau mereka menswastakan air, elektrik dan sebagainya, maka itu adalah bagus untuk pasaran mereka. So, saya dapati bahawa walaupun kita terima pandangan teknikal mereka, tapi mereka juga ada pegangan ideologi yang diutarakan oleh negara-negara first world economies, first world nations. So, kita mesti jaga-jagalah supaya jangan kita terangkap dalam pandangan first world. Tapi saudara Menteri, isu sekarang di depan kita ialah public policy. Dan kita dapati apa yang dapati daripada pandangan Yang Menteri bahawa rumusan simulation atau rumusan makmal ini akan menjadi thrust kepada new economic model yang dicakapkan oleh Perdana Menteri dan sebagainya. Dan pada pagi ini Perdana Menteri telah pergi kepada Kelana Jaya untuk menengok 12 makmal ini, dan Perdana Menteri telah mengatakan bahawa good number of the rumusan akan digunakan untuk bajet yang akan dibawa ke Parlimen pada Oktober tahun ini. Tapi soal di sini ialah semua conclusion makmal ini tergantung kepada beberapa faktor dan ini harus terbahaskan dan juga mesti transparent. Kalau kita tidak ada transparansi dalam makmal ini, apakah faktor-faktor yang digunakan untuk satu equation, misalnya untuk mendapatkan satu conclusion atau rumusan, maka we will never know what the conclusion is about. So therefore, we should not make public policy based on some equation that nobody understands. Minta penjelasan. Tuan Yang Di-Pertua, mengenai soalan yang dikemukakan oleh ahli yang berhormat dari Kuala Selangor, sememangnya keterisan itu menjadi salah satu daripada tumpuan utama hampir dalam semua makmal. Ya, misalnya dalam makmal NKEA untuk bidang-bidang keberhasilan ekonomi utama negara, apa yang diambil kira bukanlah bergantung kepada peruntukan daripada kerajaan seolah-olah, tetapi mereka digalakkan bagaimana menjanakan penyertaan dan juga sumbangan daripada sektor swasta seberapa banyak yang boleh untuk mengurangkan tanggungan kerajaan supaya ekonomi kita dapat dijanakan untuk bertumbuh tanpa bergantung terlalu banyak kepada kerajaan. Dan tanggungjawab kerajaan ialah untuk memastikan pertumbuhan itu adalah seimbang dan adil berdasarkan kepada konsep inclusiveness atau keterangkuman. Ya, sangat di sini biarlah kita izinkan saya untuk merayu kepada semua ahli yang berhormat dari pihak khasnya daripada pihak sebelah sana supaya mengambil satu sikap yang positif dan terbuka terhadap usaha yang gigih dan jujur yang didorongkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam program transformasi kerajaan dan juga dalam program transformasi ekonomi. Ya, kerana kita memang berazam untuk membawa perubahan dan juga untuk membawa dan menjanakan pertumbuhan ekonomi untuk semua rakyat. Mengenai isu yang dibangkitkan oleh ahli daripada Klang secara ringkas, memang kita semua, kami pihak kerajaan juga amat peka terhadap apakah ideologi yang mungkin di sebelah kaedah ataupun pendekatan
dan cadangan yang dikemukakan oleh pakar runding. Takkanlah kami semua ini buta dan tak tahu apa yang sebenarnya. Tetapi kita ada kaedah-kaedah yang berkesan yang kita boleh gunakan, dapat diubah sesuai untuk keadaan di Malaysia, supaya kita mengambil kira semua ini dan dalam penggubalan dasar awam ataupun strategi, dan kita sebenarnya bukan secara tertutup. Selepas makmal, kita akan mengadakan hari terbuka, pameran secara terbuka dan telus, dengan pengiraan angka-angka ini didedahkan kepada rakyat, dan ahli-ahli yang berhormat dijemput untuk bersama-sama dalam pameran hasil makmal-makmal ini pada bulan Ogos atau September apabila siapnya, secara terbuka, dan boleh mengemukakan pandangan secara terbuka. Kita mengalu-alukan apa juga kritikan terhadap hasil daripada makmal-makmal ini. Sememangnya saya tidak memperkecilkan dan mempertikaikan kaedah-kaedah dahulu yang masih juga tetap diamalkan. Konsep seperti benchmarking, QCC dan sebagainya masih boleh digunakan, bukan diketepikan. Tetapi makmal ini sebagai satu kaedah di mana semua pihak yang terlibat dijemput untuk berkongsi pandangan dan pengalaman supaya sesuatu yang lebih berkesan dapat dihasilkan. Maka oleh itu mungkin hasil daripada... Boleh minta penjelasan? Tunggu ya, Mat. Ya, Tunggu, Mat. baik.